Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, aku nak kasih hantar video kat channel ni tentang kita punya homework discussion pagi tadi. Tapi sayangnya discussion pagi tadi ada problem, ada yang terskip, lepas tu suara tak ada. Jadi aku ambil inisiatif untuk buat balik. Tapi nak pakai laptop pula, laptop ada masalah. Tapi tak apa, kita buat kertas je, tak ada masalah pun. Jadi sebelum aku start, aku nak beritahu ni soalan paper 1, calculator tidak dibenarkan. Tapi sebabkan kita discussion jadi tak ada masalah nak pakai. Soalan pertama, find the lowest common multiple LCM and the highest common factor HCF for a pair of numbers 12 and 30. Jadi yang pertama dia minta lowest common multiple LCM dan juga HCF of pair of number 12 and 30. Jadi dia minta LCM ni apa? Faktor gandaan terkecil. Maknanya common multiple ni kau tahu lah, dia punya hasil darab. Contohnya 12, common multiple dia apa? 12, 24, 36, 48, 60 kan. Jadi kita listkan dulu dia punya common multiple bagi 12 dan 30. Okey, tak apa, kecil sangat. 12, 24, 36, 48, 60. Untuk 30 pula 30, 60, 90, 120 dan lain-lain lah. Jadi dia minta lowest common multiple. Lowest common multiple ni dia nak yang common multiple bagi dua nombor ni yang sama tapi yang paling kecil. Dekat sini yang paling kecil sekarang kita boleh nampak berapa? 30 ada 30? Tak ada. 60 ada dekat sini. Sini pun ada 60. Jadi LCM sama dengan 60. Jadi HCF pula. HCF highest common factor. Jadi dia nak minta common factor yang paling tinggi dalam kedua nombor. Jadi kita listkan lagi. 12. Common factor bagi 12 apa? 1, 2, 3, 4, 6, 12. 30 pula. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Dia nak highest common factor. Maknanya common factor dalam dua-dua ni dia nak yang sama dan yang paling tinggi dalam kedua-dua ni. Jadi yang mana paling tinggi? 1 sama tak? Sama, tapi dia paling rendah. 2 sama tak? Sama, tapi ada lagi tinggi. 3 sama tak? Sama, tapi masih lagi tinggi. Jadi kita cari 6 lah yang paling tinggi dan sama. Jadi HCF dia 6. Soalan seterusnya, draw the path described by this instruction. Jadi kita start daripada sini, right 1, ke kanan 1. Lepas tu dia nak up negatif 1. Up negatif 1 ni maksud dia, negatif ni maksud dia ke bawah, dia bertentangan. Lepas tu right 1 lagi bagi kanan. Lepas tu dia up negatif 1. Up negatif 1 kita cakap tadi dia ke bawah sebab dia bertentangan dengan up. Lepas tu right 1 lagi. Lepas tu up 3 kali. Up 3. Lepas tu right 4. Right 4 sampai hujung. Lepas tu up negatif 3. Maknanya ke bawah 3 kotak. Lepas ke bawah 3 kotak, up 1. Lepas tu dia minta
right negatif 3, maknanya negatif kita tangan dia tu ke kiri 3 kali, sini 3 kali, lepas tu up 1 kali, lepas tu right 1 kali. Jadi kita berikat B, apa dia kat sini B. Soalan seterusnya, right, sifar 0.83, 3 ni 3083 ni recurrent decimal dekat 3, dia titik kat sini. Jadi sifar 0.83 sama dengan sifar 0.8333, dia tak akan habis. Jadi cara kita nak carikan dia dalam, cara kita nak dapatkan dia dalam fraction, ramai orang dia tersilap buat tau. Dia ingat sifar 83 ni 83/100. Salah. Sifar 83 ni recurrent decimal, kena baca elok-elok. Sifar 0.83333, andai katalah sifar 0.83 ini adalah X. Jadi 10X berapa? 10X dia jadi sifar perpuluhan 8.333 sampailah habis. Kita boleh tolak tak? Boleh tolak, tapi susah nak dapat jawapan sebab kat belakang titik ni dia ada 8 dengan 3. Lepas tu depan ni kosong, jadi susah nak tolak. Jadi kita buat pula 100X. 100X ni depan jadi berapa? 83.33333 kan? Sama dengan 83.333 sampailah habis. Nak tolak boleh tak? Boleh kan? Jadi nak tolak dia, kita letak balik 10X dekat bawah ni, sama dengan kita tolak 8.333 sampai habis. 10X tolak 10X jadi berapa? 90X. Jadi 3 ni kita boleh potong je. 3 tak 8 tak boleh. Sini 7, 2, 3 dapat 5. Dapat 75. Jadi cara nak ambil dia, 75 ni letak dekat atas, 90 ni kita letak ke bawah. 75/90. Adakah ni jawapan dia? Belum lagi. Kita boleh bahagikan dengan sifar 15. Jadi sini berapa? Sifar 15, sini 5, sini 6, sama dengan 5/6. Baik, soalan seterusnya sifar soalan 4. Sifar pula dah. Work out 35 tolak 4 darab 3 tambah 2 darab 3. Jadi kita kena selesaikan dalam bracket dulu. 2 darab 3 berapa? 6. 3/2 ni berapa? 9. Jadi bila kita bawa ke bawah, 35 tolak 4 darabkan dengan 9 tambah 6. Kita kena selesaikan yang darab dulu. Yang darab negatif 4 dengan 9. Apa-apa yang kita nak darabkan dulu, kita kena ambil, kita boleh tanda sebelum dia. 35 tambah 35 depan dia nombor positif, maknanya ada tambah. Tapi sebab nombor depan tak perlu letak positif, kita tak perlu letak pun. Tapi kalau kita nak ambil nombor yang dekat tengah-tengah, kita akan ambil sekali dengan simbol dekat depan dia. Yang ni negatif 4 darab 9 berapa? Kita dapat negatif 36. Okay, tulis balik. 35 negatif 36 tambahkan dengan 6. 35 tak 36, negatif 1 dan 1 tambah 6 berapa? 5. Jawapan dia 5. Soalan seterusnya. Baik, soalan 5. Write the number 2741.358 correct to 3 significant figures. Significant figures ni diminta significant figure. Jadi 3 nombor yang terawal. Nombor sebelah dia berapa? 1.
1 ni berapa? Di bawah 5, jadi tambah sifar. Jadi kita buat 2, 7, 4, 1. Belakang tu boleh abaikan. 3, 9, 1, 2, 3. Sini 1 nombor depan ni kan, jadi kita tambah dengan sifar. Dia akan jadi sini 2, 7, 4 sifar. Nombor yang dekat belakang-belakang ni kita boleh abaikan. 2 decimal places. Kita tulis balik. Two decimal places ni 1, 2. Sini depan dia berapa? 8. Atas 5 kita tambahkan dengan 1. Jadi dia akan tambah 1, dia akan jadi 2, 7, 4, 1.36. Soalan C. The nearest 1000, 1000 yang terdekat. Tulis balik nombor 2741.358. Dia minta 1000 yang terdekat. 1000 yang terdekat apa? 1000, sini 1000. 10, 100,000. Jadi nombor sebelah ni apa? 7 tambahkan dengan 1 sebab dia atas 5. Jadi sini akan jadi 3000. Soalan seterusnya. Given that cube root is equal to 5, then 5 cube is 1. Jadi sini dia kata cube root of 125 sama dengan 5. Jadi 5 cube adalah 125 lah. Soalan B. Given that 25 square is equal to 625, then square root of 6.25 is, jadi kita tengok 6 ni, dia punya titik ni dekat depan nombor yang pertama. Kita depan ni 625 ni sama tak dengan sini. Dia cuma ada titik je beza dia. Titik ni dia diletakkan selepas nombor yang pertama. Jadi kita letak titik lepas nombor tu. Jadi sama dengan 2.5. Kalau kita darabkan balik 2.5 darab dengan 2.5, dia akan dapat jawapan 6.25 juga. Soalan ke-7. Find the number of term in the box. Jadi dia minta number of term. Number of term sini ada berapa term? 1, 2, 3. Jadi jawapan dia 3 dekat sini. Soalan B dia, circle like terms. Kalau kita nak tahu like terms ni adalah nombor yang same digit, term yang sama digit, dan juga same power. The variable tu same digit pula, same variable. The variable tu same power. Kalau variable pertama tu the power of 1, jadi variable yang lain-lain pun kenalah the power of 1. Sini kita boleh tengok, sini x negatif 2, ni 2, ni x 2, ni x square, ni juga x square. Jadi ketiga-tiga ni adalah like term. Jadi soalan yang C dia minta expand y dalam kurungan x tolak 6. Y dalam kurungan x tolak 6. Jadi kita expand, kembangkan dia. Y darabkan dengan x. Kurungan ni kurungan sama dengan darab. Kalau contoh 1/2, pecahan ni dia sama dengan bahagi. Jadi dalam kurungan y darab x, kita dapat y darab 6 berapa? Tolak, dapatlah 6y. Jadi dekat soalan 8 dia minta kita solve equation ni. Jadi kita tulis balik. Kita kena kembangkan dulu. 5 darab 4w berapa? 20w. 5 darab 2, 5 darab negatif 2 sama dengan negatif 10. Lepas tu kita nak dekat sini ada w je, kita tak nak 10 ni. Jadi 10 ni kita tolak ke tepi. Negatif tolak ke kanan, jadi positif. Jadilah positif 10. Lepas tu kita turunkan 20w sama dengan 50 tambah 10 berapa? 60.
Jadi nak dapatkan W, kita tahu yang 20W ni hasil darab bagi 20 darab W. Jadi kita bawa W ni, kita bahagi 20 kat sini, kita bahagi 20 dekat sini. Sini akan tinggal W. 20 bagi 60 berapa? 3. Using the symbol greater than or smaller than, determine the relationship between each of the given pairs. Jadi 1/5 liter ni lagi besar ke lagi kecil daripada 150 ml? Kita tahu 1/5 liter ni 1500 ml. Jadi dia lebih besar. Kalau lebih besar, kita guna simbol ni. Jadi negatif 4 ni lagi besar ke lagi kecil daripada negatif 3? Kita tahu negatif 4 lebih kecil daripada negatif 3. Kita guna simbol ni. Soalan seterusnya. Soalan 10. Encik Ahmad gets a salary of RM2,500 per month. His employer gives a pay rise of 8%. Because boy, of 8% for April. He also gets 10% bonus of his new salary for the same month. What is his total salary in April? Jadi dia punya salary asal dia 250. RM250 dia punya gaji asal. Untuk April dia dapat pay rise daripada dia punya employer 8%. Jadi untuk waktu April dia dapat 8% untuk pay rise dia. Jadi dia juga dapat bonus 10%. Kita jangan tambah ya. Kalau kita tambah dia akan dapat jawapan tak sama, lain. Jadi kita buat dulu 8% ni adalah increase, betul? Kalau increase kita boleh gunakan 2,500 darabkan dengan 8% ni berapa? 8%, betul? 8%. Jadi kita potong 25 dah 8, kita dapat berapa? Kita dapat 200. 200 ni bukan jawapan dia lagi ya. Kita kena tambahkan dengan 2,500. Dapatlah 2,700. Jadi 10% pula. 2,700 10 per 100 darab 10 per 100 sama dengan sepotong darab 10 apa? 270. Ni bukan jawapan dia lagi, kita kena tambahkan dengan 2,700. Jadi RM 2,700 tambah RM 270, bonus yang didapat 10% tadi, sifar 7779 sifar. Inilah jawapan dia. Tapi ni jalan kerja yang panjang tau. Korang kena tambahkan lagi dengan nilai asal dia. Cara yang singkat korang boleh buat. Kita tahu 8% ni adalah tambah 8 bagi 100%. Betul, sebab dia tambah 8%. Jadi sini kita boleh tulis sebagai 1 sifar 8. Kenapa 1 sifar 8? Sebab 1 ni kiranya 1%, sifar 8 ni kiranya 8%. Jadi kalau kita nak dapatkan jawapan, kita buatlah. Kita buat RM 2,500 darab dengan 1 sifar 8, dapat jawapan. Kita dah terus dapat jawapan 2,700. Tak payah tambah-tambah dah. Lepas tu 2,700 kita darabkan dengan 10 ni berapa? 10 ni 1/10. Sifar kat belakang tak tulis. Jadi
2700 darab 1.1 dapat jawapan 297 sifar. Kita tu dapat jawapan, tak perlu tambah dah. Jadi jawapan dia adalah RM 297 sifar. Soalan 11. Afif is 160 cm, ketinggian Afif 160. The ratio of Afif's height to Hazikah adalah 8.7. 8 is kepada 7. Work out how many centimeters taller Afif is than Hazikah. Jadi dia 8.7 ni adalah nilai yang dah dipermudahkan. Faham tak? Jadi kita tahu ratio of ketinggian Afif kepada ketinggian Hazikah. Jadi ni tinggi Afif, ni tinggi ketinggian Afif, ni ketinggian Hazikah. Ketinggian Afif kita dah tahu ke belum? Kita dah tahu. Yang kita tak tahu adalah ketinggian Hazikah, betul? Jadi kita boleh bahagikan ketinggian Afif ni dengan 8. Sebab 8 ni adalah nilai ketinggian Afif yang dah dipermudahkan. Jadi kalau kita nak tahu, kita darab balik. Kita bahagi balik. Jadi 160 kita bahagikan dengan 8, dapat jawapan 20 cm, betul? Jadi kalau kita nak tahu Hazikah, sini dia kasih 7. Jadi kita 20 cm ni 20, kita darabkan dengan 7, dapat 140, betul? Adakah ni jawapan dia? Belum lagi. Dia nak centimeters taller Afif is dan Hazikah. Kiranya perbezaan ketinggian dalam sentimeter Afif daripada Hazikah. Jadi tinggi Afif berapa? 160 cm. Tinggi Hazikah berapa? Tolakkan dengan 140 cm. Tinggi Hazikah. Ini tinggi Hazikah. Jadi kita tolak, kita dapat jawapan 20 lah. Jawapan dia 20 lah. Sebab dia beza 1. 80 ni beza dia 1. Jadi jawapan dekat sini adalah 20 cm. Jangan lupa tulis simbol kat belakang. Soalan B. Hazikah has mass of 42 kg. Afif has a mass of 84 kg. Write Hazikah mass as a fraction of Afif's mass. Give your answer in its simplest form. Jadi kita nak berat Hazikah dibahagikan dengan berat Afif. Jadi berat Hazikah ni berapa? 42 as a fraction of berat Afif berapa? 84. Adakah ini jawapan dia? Dia nak dalam simplest form. Jadi kita kena bahagikan. Kita bahagikan. Sini kita bahagikan dengan 2. Sini kita dapat 21. Sini kita dapat 42. Jadi bila kita simplifykan dia akan dapat jawapan 21/42. Okey, tadi aku perasan jawapan ni aku rasa macam aku salah. Dia bukan salah. Aku rasa dia boleh dipermudahkan lagi. Sebab 21 dengan 42 ni dia masih boleh dipermudahkan dengan sifar 21. 21 kita bahagikan dengan 1 dapat 1. 42 pula bila kita bahagi dengan 21 dia dapat 2. Jadi jawapan dia 1/2. Okey. Soalan seterusnya. On the last day of semester 1 school day, SMK Taman Jaya expects to have an absence rate of 5%. If the number of students in school is 980 students, how many students will be going to school on the last day of semester 1?
Jadi sini dia bagi tahu SMK dia expect untuk kehadiran, untuk ada orang yang tidak hadir, absent ni yang tak hadir, absent rate. Jadi kadar orang yang tidak hadir adalah 5%. Sini dikasih 5%. Allahu Akbar. 5%. If the number of students in the school is 180, jadi total murid dalam sekolah tu adalah 180. How many students will be going to school on the last day of semester 1? Dia minta yang will be going. Dia tak minta yang tak hadir, dia minta yang hadir. Dan di sini dia bagi tahu 5% yang tak hadir. Yang tak hadir. Total student dekat dekat sekolah SMK Taman Jaya tu 980 student. Macam mana kita nak tahu jawapan dia? Jadi kita tahu 5/100 ni 5/100. Nak tahu bilangan yang tidak hadir, kita darabkan dengan 980. Jadi darab 5/98, dapatkan jawapan dia 5/98. Jawapan dia 490. Bahagikan dengan 10 berapa? 49. 49 yang tidak hadir. Jadi total murid kat sekolah ni 180. Jadi kita tolakkan 980 dengan 49. Sekejap, kenapa sini 45? Sorry. Sini dikasih tadi 980. Sini berapa? 49. Jadi kita tolakkan dengan 49. Dapat jawapan di sini 1, tu tolak 4 apa? 3, 9 turunkan jadi 931. Jawapan dia 931. Okay, ni jangan kira panjang. Korang kena darabkan balik, lepas tu kena tolak balik. Jadi yang senang je kita tahu apa maksud absence ni. Absence ni maksud dia kurang lah kan. 100% sama dengan 980 student. Kalau absent 5, maknanya kita tolakkan dengan 5%. Jadi 95. Macam saya cakap tadi, 100% kalau kita nak senang, kita buatkan dia 1, betul? Dia sama dengan, sebab dia 1% sama dengan 980. Kalau 95, dia akan jadi dia akan didarabkan dengan sifar 95. Maknanya nilai 980 ni dia akan berkurang. Jadi bila kita darabkan, dia akan dapat jawapan 931 students. Soalan seterusnya. Okey. Given that universal set adalah X kepada 11 is smaller or equal to X. X pula is smaller or equal to 15. Jadi set P, X are prime numbers. Jadi dia minta dekat soalan A, list the element of universal set. Jadi sini dia bagi tahu X start daripada 11 adalah lebih kurang. Jadi 11 dengan 15 kita tahu ni sama je dengan 11 kesana, betul? Dan kalau dalam nombor, garis nombor, sini 11, sini 15, ni dia ke sana, betul? Jadi nombor dia start daripada 11 hinggalah 15. 15 tu sebab dia kat sini dia bagi tahu is smaller or equal to.
Jadi sini jawapan dia 15. 11, 12, 13, 14, 15. Betul. Jadi dia minta list the elements of set P. List the element. Element ni sini dia bagi tahu S are prime number. Sini prime number dia apa? Prime number dia 11 dengan 13. 11 dengan 13. State the number of elements dalam P. Number of element dia ada berapa? 1 dengan 2, 11 dengan 13 je. Ini jawapan dia. Number of element dalam P adalah 2. Soalan seterusnya. Sini dia kasih kita right angle triangle. Dia minta length, sine, cosine dengan tangent. Jadi dia minta the length of x. Dia minta length of x. Jadi sini kita boleh guna teorem Pythagoras. Jadi soalan A minta x. Kita tahu formula untuk teorem Pythagoras adalah C square sama dengan A square tambah dengan B square. Jadi kita guna X lah. Sini X square sama dengan 12 square tambah dengan 5 square. Kita darabkan dengan 12 akan jadi 144 tambahkan 25. Bila kita tambah X square ni dia akan jadi 144 tambah 144 tambah pula. Tak apa, abaikan. Dia akan jadi 169. Abaikan. Jadi ini adakah ni jawapan dia? Belum lagi kan, sebab sini dia ada square. Dia kena potong square tu, jadi dekat sebelah automatik dia akan jadi square root. Square root of 169 apa? 13. Dia sebenarnya kalau kita nak tahu, kita kena hafal ataupun anggarkan. X kita kena try lah. 13 berapa, 14 berapa. Tak apa, kena hafal. Kalau hafal lagi bagus. Soalan B dia minta sin. Jadi sini sin theta sama dengan formula bagi sin apa? Sin formula dia opposite over hypotenuse. Sini opposite kita, sini adjacent kita, sini kita punya hypotenuse. Jadi opposite apa? 12. Hypotenuse kita berapa? Tadi kita dapat jawapan kita punya hypotenuse 13. Jadi sini 13. Untuk C pula dia minta cosine. Cosine kita tahu tak dia punya formula bagi cosine adalah theta sama dengan formula dia adalah adjacent over hypotenuse. Adjacent kita tahu adjacent kita adalah 5, betul. 5, hypotenuse kita adalah 13. Jawapan dia 13. C dia minta tangent. Tangent formula dia apa? Formula dia opposite over adjacent. Opposite kita apa tadi? Opposite kita 12, adjacent kita 5. Soalan seterusnya. Find the angle marker X of this diagram. Sini marker X dia. Jadi kalau ikut formula, kita tak perlu cari pun. Ni kalau ni kita jadikan dia A, B, lepas tu angle ni angle C.
Kalau kita nak cari X ni katakan D. Kalau kita nak cari X, kita tambah je 35 tambah 73. Dapat tak X? Sebab apa? Sebab A tambah B tambah C dalam segitiga, dia punya total tu berapa? Total interior angle 180 degree. C tambah D sama dengan 180 degree juga. Sebab dia kenapa? Sebab dia straight line. Jadi kalau tak ada, A tambah dengan B sama dengan D. Faham tak? Jadi A tambah dengan B, kita dapat exterior angle bagi angle C, kita dapat D. Jadi jawapan X sama dengan 35 degree tambah dengan 73 degree. X sama dengan 73 tambah 35 berapa? 108. Kalau soalan tu dia minta kita cari C. Dia minta kita cari angle C. Andai katalah angle C ni Y. Senang je. Kita buatlah, kita tahu total bagi segitiga 180. Sini dia dah kasih dah dua sudut. Kita tolakkan sahaja. Tolakkan dengan 35. Tolakkan dengan 73. 53 2 47 3 4 3 92. 92 72. 4 tambah 3 7 72. Jadi Y 72. Soalan seterusnya. Name the polygon with 5 sides. Hence, state the number of diagonals of a polygon. Name of polygon. Dekat situ. Allahu Akbar. Dekat situ dia dah bagi tahu ada 5 sides. Polygon apa yang ada 5 sides? Pentagon. Kita kena hafal nama-nama polygon ya. Pentagon yang ada 5 sides. Number of diagonals. Jadi formula bagi number of diagonals adalah n dalam kurungan n tolak 2 per 2. N ni adalah bilangan sisi. Okay, kalau kita nak transferkan sini akan jadi 5 sama dengan 5 tolak 2 tutup perkan dengan 2. 5 tolak 2 berapa? 3. Silap. 3 tolak 3 dalam formula dia n dalam kurungan n tolak 3. Jadi 5 tolak 3 berapa? 2. Sorry 2. Jadi sini 2. 5 kurungan ni kita samakan dengan darab. 5 darab 2 berapa? 10. Jadi sebelah ni 10 per 2 bahagikan dengan 5 bahagikan dengan 2 dapat jawapan 5. Jadi number of diagonals bagi pentagon adalah 5. Diagonals tu apa? Diagonals tu adalah perpenjuru. Perpenjuru tu macam mana pula? Perpenjuru tu macam ni. Kita lukis pentagon dulu. Kita lukis pentagon. Dia penjuru. Dari penjuru mana kita boleh sambung? Jadi pentagon sini kita boleh sambung. Sini kita boleh sambung. Betul? Lepas tu dari sini kita boleh sambung. Sini pun kita boleh sambung. Dekat sini kita sambung dah. Jadi kat bawah pula ni boleh sambung lagi. Sini kita sambungkan dekat sini. Dalam pentagon ni kita akan dapat penjuru dia bintang. Jadi Captain America pula tiba. Jadi dia minta sini work out the area of the shape. Macam mana kita nak buat ni? Kita boleh bahagikan shape ni. Kita boleh bahagikan, jadi kita akan dapat dua shape. Jadi kalau nak senang kita labelkan sini A, sini B. Kalau cikgu sekolah rendah saya dulu ajar lah.
Ni rectangle kita A. Kita dah tahu 9 darab 4. Cari dulu nanti 9 darab 4 sama dengan 9 darab 4 24. Kita dapat 36. Luas berapa? Luas sentimeter padu. Sentimeter padu. Sentimeter. Bawah of 2 lah. Betul kita nak cari B. B ni apa? B ni adalah segitiga, betul? B segitiga formula dia 1/2 darab panjang darab lebar. Panjang kita tahu tak berapa? Sini sama dengan sini 4. 2 sini atas ni sama dengan sini 2. Jadi 4 tambah 2 tambah 2 berapa? Darab 8. Tinggi di sini kasih berapa? 4. Jadi 1/2 kita bahagikan sini 4. Jadi 4 darab 4 berapa? 16 cm. Aduh, adakah ni dia jumpa jawapan terakhir? Tidak. Dia minta work out the area of the shape. Yang ni yang kita potong tadi, kita kena gabungkan balik. Jadi kita kena tambah 36 cm square tambahkan dengan 16 cm square. 66 12 31 3 tambah 1 4 tambah 1 lagi 52 cm square. Kalau untuk cari B ni kita boleh guna juga 8 kita darabkan dengan 4 lepas tu bahagi 2. Macam ni pun boleh. Soalan seterusnya, soalan yang terakhir. Let's go. The following data shows the grades obtained by 30 students in a mathematics set. Jadi complete the frequency table for data. Jadi minta frekuensi, kita kena potong satu-satu lah. Sini berapa? 1 2 3 4 5. Ada lagi ke? Ada 6 7 8. Mana lagi? 9. 9. Tak lagi dah kan? B pula 1 2 3 4 5. Jadi B 5. C 1 2 3 4 5 6 7. Ada lagi? Tak ada dah. 7 sini. D pula 1 2 3 4 5. Ada lagi ke? Ada. Bawah ni 6. Jadi untuk D 6. E pula E 1 2 3. 3 je. Lepas tu dia minta untuk soalan B, dia minta calculate the percentage of student obtain grade A. Grade A ada berapa orang? 9 orang. Jadi dia minta percentage. Total yang dikasih sini berapa tadi? 30 student. Jadi 9 perkan dengan 30. Bila dia minta percentage of a fraction, automatik dia akan jadi darab 100%. Dia akan jadi 90/30. Bila kita bahagikan kosong siap, bagikan 1. Ya Allah, aku buat ni. Bukan. Silap. 90 bahagi 30. Sorry tadi silap. Ini 1. Ini akan jadi 30. Oh, betul lah. Silap. 90 per, ni kita potong 3. Sini 3. Jadi 3 ni 1, ni sini 30. Sama dengan 30%. Inilah jawapan dia.
Sekian itu saja, terima kasih.